pegang dia baca. Saya pegang. Saya pegang. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahu al-bayan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin yang bersifat dengan Al-Hakim, Al-Alim, Al-Fattah, Al-Khabir, ada ruang, ada fursah kepada kita dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Nabi kita ikhwan bagi satu bimbingan pada kita. Nabi tinggal satu pesanan yang besar pada kita. Nabi kata, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Innahu idza mata inqata 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umuruhu illa khaira. Ini dalam riwayat Muslim. Cuba kita ambil sedikit renungan kepada apa yang Nabi wasiatkan pada kita, bimbingan Nabi pada kita. Nabi kata, la yatamanna ahadukumul maut wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Nabi kata, janganlah sekali-kali seorang daripada kamu itu bercita-cita, berangan-angan untuk mati. Jangan, Nabi kata. Wala yad'u bihi, dan janganlah dia meminta untuk mati. Min qabli an ya'tiyahu, sebelum daripada masa Allah tentukan mati itu mai. Masa mati akan mai. Jadi sebelum dia mai, jangan siapa bercita-cita nak mati, dan jangan siapa pun minta mati. Tak perlu doa yang macam tu, cita-cita yang lagu tu tidak perlu, tak diperlukan. Itu daripada sesuatu yang sia-sia dan kosong. Nabi kata sebab dia begini, jangan duk harap mati, jangan bercita-cita mati, jangan duk berdoa mati. Sebab apa? Sebab dia yang ni. Nabi kata, innahu idza mata inqata'a amaluhu. Nabi kata sesungguhnya apabila satu orang tu mati, maka yang ni akan terjadi pada dia, akan terputus amalan dia. Jadi
sebelum Allah putuskan amalan kita, maka Allah tak hantar mati tumai ke kita. Mati tumai ke kita bermakna Allah nak putuskan kita dengan amalan. Maka jangan minta mati. Minta mati ini seolah-olah minta Allah putuskan amal kita. Kita masih ada peluang semayang, ada peluang puasa, ada peluang ibadat. Kita ada peluang buat so many charity. Banyak benda-benda yang baik kita boleh buat. Tiba-tiba satu orang minta, ya Allah matikanlah aku. Nabi kata tak perlu. Ataupun satu orang bercita-cita, kalau aku mati bagus ya, tak perlu. Sebab tempoh hidup ni tempoh amal belum putus. Sebab amal putus ni Nabi kata satu benda ngeri. Wa innahu sesungguhnya iza mata, bila satu orang tu mati, inqata'a amaluhu, akan putus amalan dia. Pasal itu biarlah masa mati tu dia mai sendiri, bukan kita yang memutuskan dia. Nanti Allah bertanggungjawab kita, kenapa kita putuskan amalan kita? Dengan bunuh diri ke? Tuhanku kau cabutlah nyawaku. Jangan. Nanti Allah tanya kita, kenapa kau putuskan amalan kau sedangkan aku bagi masa untuk kau beramal? Nabi kata, tengok, cantik bahasa Nabi. Nabi kata, wa innahu la yazidul mu'min umuruhu illa khaira. Ini hebat. Nabi kata tanda satu orang itu mukmin pada Allah masa dia hidup. Dia susah ke, dia senang ke, dia apa? Nabi kata, wa innahu la yazidul mu'min. Sesungguhnya Nabi kata tak tambah bagi orang yang beriman umuruhu, umur dia. Melainkan Nabi kata bertambahlah kebaikan dia. Situ Allah bagi umur panjang. Allah bagi umur panjang bukan Allah nak kita berdoa pada Allah supaya umur tu jadi pendek. Kerana umur panjang ni Nabi kata tanda kata dia mukmin, bila panjang umur dia maka bertambahlah kebaikan dia. Hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kita syukur banyak-banyak, alhamdulillah, 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 kerana kita ada pedoman, kita ada panduan, bimbingan daripada kekasih Allah Jalla wa'ala. Tengok dalam satu riwayat lain, dalam riwayat Ibnu Majah, juga selain daripada Ibnu Majah, juga dalam riwayat Tirmizi, Nabi menyebut kepada kita satu perkara penting daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hadisnya yang hasan. Tengok, ada kaitan dengan hadis ini, iaitu tentang wa innahu la yazidul mu'min umuruhu illa khaira. Pada perkataan itu, sesungguhnya tidak bertambah bagi seorang mukmin umurnya melainkan bertambah kebaikan dia. Tengok Nabi sebut, Nabi kata ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu wa alimun aw muta'allimun. Subhanallah. Nabi kata ketahuilah, inna dunya, sesungguhnya dunia ni, dunia tempat kita duduk ni, mal'unatun, dia adalah sesuatu yang dilaknat. Apa makna laknat? Kalau buka dalam Arab Munjid, laknat dia kata benda yang ab'adahu minal khair, benda yang menjauhkan kita dari kebaikan, benda tu dipanggil laknat. Apa saja benda yang memisahkan kita dengan kebaikan, itu dipanggil laknat. Seperti Allah laknat iblis, alaihi la'natullah, Allah pisahkan dia daripada sekecil-kecil kebaikan, tak ada kat dia. Maka dunia ni Nabi kata sifat dunia mal'unatun, dia akan pisahkan kita dengan kebaikan. Mal'unatun ma fiha, maka apa yang ada dalam dunia juga terlaknat, dia juga akan bersifat memisahkan kita dengan kebaikan. Nabi kata illa, melainkan kalau kita duduk dalam dunia, kita bekerja dalam dunia,
kita ada benda ni, insya-Allah kebaikan dalam dunia ni tak akan terpisah dengan kita. Baik, saya berhenti, saya koma di situ, bukan titik, saya koma Sat. Kalau kita melihat kepada sekilas pandang, hadis ni memberitahu kepada kita bahawa asasnya kita duduk dalam dunia, kalau orang itu dikatakan dia itu terpisah daripada Tuhan, daripada rahmat Tuhan, daripada barakah, maka itu adalah sememangnya sifat dunia. Jadi Nabi sebut benda ni, Nabi tak mau kita duduk dalam dunia ni terpisah daripada kebaikan. Kenapa? Kerana dalam hadis tadi, orang yang terpisah dengan kebaikan ni adalah sifat orang mati. Nabi sebut iza mata inqata'a amaluhu. Bila mati terpisah, terputus. Nabi kita kalau orang tu beriman tak bertambah pada umur dia, melainkan kebaikan. Tetapi kerana duduk dalam dunia ni, sifat dunia tu menjauhkan kita dengan kebaikan. Macam mana seorang mukmin nak jaga diri dia supaya dia duduk dalam dunia, dia dapat kebaikan juga, tak terpisah. Nabi kata illa, melainkan kalau dia buat benda ni. Apa dia? Zikrullah. Dia zikir Allah. Dia zikir Allah. Dan saya fikir kita ni sebagai talabul ilmi, tak payah saya hurai panjang, kerana makna zikrullah itu telah pun kita tahu. Subhanallah, alhamdulillah, zikrullah. Kita membaca ayat Allah yang mulia, zikrullah. Kita baca wirid pagi dan petang, itu zikrullah. Termasuk apa? Termasuk kita duduk dalam majlis ilmu adalah zikrullah. Ini siapa sebut? Disebut oleh Atha' bin Rabah. Atha' bin Rabah, Imam Nawawi sebut pada awal-awal daripada Al-Azkar. Kita duduk, kita mengaji, kita belajar sampai kita dapat ma'rifatullah, kenal Allah daripada lubuk hati. Kita mengaji tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' dan sifat. Kita nak kenal Allah. Kita nak belajar tentang soalan munkar dan nakir dalam kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Itu termasuk daripada zikrullah. Kesemua itu adalah zikrullah. Nabi kita melainkan kita duduk dalam dunia illa zikrullah. Kita zikir Allah. Kita zikir Allah. Satu. Wa ma walahu. Wa ma walahu. Yang kedua, apa dia? Yang kedua, ketaatan kita kepada Allah. Wala' kita kepada Allah. Kita jaga ketaatan kita pada Allah dalam dunia. Kita ada zikrullah, kita jaga ketaatan kita pada Allah. Nescaya kita tak akan terpisah dengan kebaikan dalam dunia. Kalau kita tidak zikrullah, tidak jaga ketaatan kita kepada Allah, sifat dunia itu mal'unatun, akan terkena dalam hidup kita. Diheret kita ke satu tempat yang kita tak ada kebaikan di sisi Allah. Yang ketiga, wa'alimun. Kita jadikan diri kita sebagai satu orang yang berilmu. Kita jadikan diri kita sebagai satu orang yang berilmu dan menyampaikan ilmu Allah kepada orang, ilmu syar'i. Dan yang keempat, au muta'allimun. Kita ini seorang daripada orang yang belajar berempat pula. Au muta'allimun. Empat benda ni Nabi kata, empat keadaan ini kalau kita termasuk satu daripada itu ataupun kita dapat keempat-empat itu, maka dunia yang terlaknat itu dia tak akan kena pada kita. Saya ulang lagi sekali, apa makna laknat? Laknat bermakna terjauh daripada kebaikan. Itu makna laknat. Lepas itu Allah letak kalimah laknat itu kepada iblis. Sebab orang ni kalau terjauh daripada kebaikan, maka bagaimana dia nak sampai ke syurga? Maka Nabi sebut dalam riwayat Muslim tadi, tanda kata orang itu mukmin, bertambah kebaikan dia dengan bertambah umur dia. Pasal itu tak boleh minta mati. Bila minta mati, kita tak dan zikrullah. Kalau mati tu mai,
Mati tu mati dalam suasana zikrullah, alhamdulillah. Tapi bila kita minta mati, kita berusaha untuk mati, makan racun ke, terjun ke, macam-macam kita buat nak mati, bermakna kita nak memisahkan kita dengan benda yang menyelamatkan kita daripada sifat dunia mal'unatun. Maka saya boleh baca dalam bentuk mukhalafah, apa panggil apa, faham kan, wajah sebaliknya mukhalafah, iaitu apa dia, semua benda yang menghalang kita daripada 4 perkara ini wajib kita hindari. Itu mukhalafah dia. 4 benda ni menyelamatkan kita daripada terlibat dengan laknat dalam dunia. Apa dia? Terpisah dengan kebaikan. Maka semua yang memisahkan kita dengan 4 benda ini wajib kita hindari. Apa dia? Apa saja usaha, aktiviti kita, amalan kita yang menyebabkan kita tak sempat zikrullah, mesti kita jauhi. Mesti kita jauhi. Apa saja perkara yang menyebabkan kita tak boleh taat kepada Allah, mesti kita hindari. Apa saja perkara menyebabkan kita tak boleh jadi orang alim. Dah dia jadi orang alim, dia tak boleh mengajar. Ini satu musibah kesalahan. Berapa banyak orang balik daripada Timur Tengah? Berapa banyak orang balik daripada pengajian agama daripada luar negeri? Mana mereka ni semua pergi? Setiap tahun melahirkan manusia yang ada degree. Mana mereka semua pergi? Kalau kesemua itu keluar dengan mereka punya masing-masing punya education, dengan mereka punya kelayakan tu, saya akan rasa bumi ini kaya dengan dakwah. Tapi mana mereka pergi? Ada yang sampai bachelor, mengaji bahasa Arab dan syariah. Ada usuluddin bahasa Arab. Ada yang mengaji usul dan fiqh. Pendek kata, kalau kita mengaji agama ni, kita hanya buat lurah, buat bahasa pun, kita akan mengaji hukum hakam agama. Mana orang ni semua pergi? Kita tak tahu mereka ni pergi mana. Universiti-universiti dalam tanah air saja melahirkan tokoh-tokoh dalam peringkat mereka buat ijazah sarjana muda dalam agama, tak kiralah dalam bidang apa. Mana mereka ni pergi? Kerana bila kita belajar agama, kemudian kita ajak balik ilmu agama yang kita mengaji, tak kiralah kita mengaji tradisional ke, klasik ke, kita mengaji di jamiah ke, universiti, kita ajak balik orang, kita termasuk di dalam alim. Mana orang ni semua pergi? Sampai kadang-kadang masjid dan surau kata susah cari penceramah. Susah. Mana orang ni semua pergi? Mereka hilang kewibawaan nak mengajar. Tengok. Kadang-kadang Allah bagi musibah pada orang kita. Dia mengajar tak boleh. Dia pandai kutuk orang mengajar. Siapa dia? Orang yang keluar ni. Mereka ni sebagai, kita kata, ilmuwan-ilmuwan ni yang sampai kepada Menara Gading. Mereka rajin komen orang aja. Mereka nak buka kitab, mengajak, bimbing umat macam mana guru mereka ajak mereka tak boleh buat sebab Allah tahan. Apa saja yang menghalang orang alim daripada berfungsi sebagai orang alim, wajib dijauhi sebab-sebab itu. Dan yang keempat, muta'allim. Apa yang menghalang kita menjadi penuntut, mesti kita hindari. Jadi Allah Ta'ala yang maha mengetahui apa yang akan halang kita. Saya tidak tahu. Itu saya tidak tahu. Jangan ada halangan untuk kita menyampaikan ilmu agama. Jadi kalau hari Senin kita kena mengajak. Jangan ada halangan. Halangan itu mestilah halangan yang besar. Dia tak boleh halangan yang kecil. Kalau kita ikut halangan itu, kita akan terkena hadis ni. Iaitu inna dunya
mal'unatun. Mal'unatun. Guru pertama saya Ustaz Abu Bakar bin Sharif, rahimahullahu ta'ala. Itu guru pertama dalam hidup saya. Umur saya 11 tahun sampai 21 tahun. Saya dalam madrasah Abu Bakar bin Sharif. Dia bimbing, ajak. Buku yang pertama saya mengaji dengan dia Perukunan. Lepas tu Matan Umul Barahim, Kifayatul Awam, Aqidatul Najinat, sikit-sikit Hidayatul Subian. Saya seorang, hari itu saya main kelas seorang, hak lain semua tak main. Dia buka kitab, dia mengajar. Dia tak guna kaedah apa, balik seorang aja buang masa aku dah. Dia teruskan usaha dia sebagai alim, orang agama. Dia mengajar. Subhanallah. Dan dia pesan dengan saya. Dia kata kalau kita ni dah pandai, dah bijak pandai, terkenal satu masa, kalau orang minta kita mengajak, kita pergi tempat tu ada 2 orang, ada 3 orang, atau ada seorang. Dia kata jangan sombong sampai kalau dakwah agama. Terutama dia kata bila orang minta kita mengajar Al-Quran. Selama saya duduk dengan dia, umur dia, mana dia mengajak kitab, dia mengajak kitab semua. Dia mesti mengajak Quran. Dia pergi rumah orang mengajar Quran. Bila orang jemput dia suruh ajak sembahyang, kata anak-anak kami tak boleh baca Quran, dia akan kosongkan masa dia untuk ajar Quran. Subhanallah. Bila saya kenal guru saya yang kedua, Ustaz Abdullah Iraqi, dia juga buat benda yang sama. Ustaz Abdullah Iraqi kenal lah Ustaz Abu Bakar ni. Ustaz Abu Bakar ni dalam Pulau Pinang, siapa tak kenal dia? Terkenal lah dia, Ustaz Abu Bakar Sharif. Dia imam besar masjid negeri. Besar ke tak besar saya tak tahu lah, tapi dia imam masjid negeri. Dia orang Sungai Bakar. Apa kan? Apa tiang? Sana. Belah-belah Parit Buntang tu. Apa tiang? Bagan tiang. Bagan tiang. Dia mengaji di Pondok Sungai Bakar, Syekh Tuan Guru Syekh Yusuf Sungai Bakar. Lepas tu dia sambung belajar di Deoband di India. Dia mengaji. Saya mengaji dengan dia. Saya pergi rumah Ustaz Abdullah. Masa tu saya nak berjinak-jinak mengenal fikih sunnah. Ustaz Allah tengah mengajar Quran di Kampung Dodoi. 2 guru saya ini berbeza. 2 aliran yang berbeza. Ustaz Abu Bakar cara Asy'ariyah. Ustaz Allah ni cara apa saya tak tahu lah. Antum mungkin lebih tahu. Ustaz Allah ni kita panggil cara-cara salaf. Tapi sifat mereka sama. Tidak sombong dalam dakwah, tidak lari daripada dakwah, dan kekal mengajak sebaik-baik pelajaran Al-Quran. Sampai saya pergi ke Iraq, saya berkenalan dengan guru ketiga saya, Syekh Maulud Al-Hanafi di Azamiyah, Iraq, dekat dengan Jami' Abu Hanifah. Entah apa yang berlaku, sifat guru yang ketiga ni sama. Dia mengajar tafsir, dia mengajar akidah, dia mengajar Quran. Dan berpesan dengan pesanan yang sama. Kalau ada seorang, kalau ada 2 orang minta kita mengajak Quran, ajaklah, kerana khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Subhanallah. Subhanallah. Ya ikhwan. Seorang alim, bila Allah halang dia daripada dia mengajar, dan seorang muta'alim, pelajar, apabila Allah halang dia daripada belajar, itu tanda Tuhan nak memisahkan dia dengan kebaikan. Maka dia akan terkena apa dia? Mal'unah. Laknat yang ada dalam dunia. Apa makna laknat? Terpisah dengan kebaikan di sisi Allah. Habis. Ulama kalau tak mengajar, apa ulama nak buat? Kalau saya, kerja saya mengajak sekolah. Saya mengaji katalah sampai Timur Tengah. Contoh apa dia? Bolehkah contoh? First day lah. First day. Ini masuk kelas hari pertama kan, guru berkenalan dengan murid. Nak tengok ni orang mana, ni orang mana. Hak duduk atas meja orang mana, hak duduk bawah orang mana, baju hitam orang mana. Tengok, kenal.
Apa saya nak abang tadi? Lupa boleh. Berkenalan. Asil betul-betul saya nak abang apa? Jangan dipaksa. Itu tanda orang tua Ustaz Nan. Bila kita dengar banyak, kita dengar lupa. Bila Allah Ta'ala pisahkan kita dengan apa yang patut kita buat. Seorang pelajar, dia patut belajar. Macam kita tak masuk universiti. Tapi kita mengiktiraf diri kita pergi ke masjid, ke surau, ke markaz, pusat-pusat muasasah, pusat-pusat pengajian. Itu adalah seorang muta'allim, seorang tulab, seorang pelajar, tilmiz. Bila kita akui diri kita belajar, tiba-tiba Allah halang kita daripada belajar. Kita iktiraf kita ada ilmu dan kita ada buku rujukan, kita boleh baca, kita boleh hurai. Allah halang kita daripada menyampaikan ilmu itu pada orang. Itu tanda Allah nak bagi kepada kita kehinaan dunia. Iaitu Nabi sebut mal'unun ma fiha. Apa yang ada dalam dunia ni, Nabi kata, juga telah anak terpisah daripada kebaikan di sisi Allah. Jadi kerana itu kita kena berusaha, jangan seronok. Bila sibuk ni jangan seronok. Saya sebagai ulama, orang panggil ceramah, minta maaf lah, saya kebelakangan ni sibuk, gelak. Subhanallah. Bukan patut digelak, patut ditangisi. Sebab umat akan jadi jahil. Bila ulama mendiamkan diri, apabila alim, orang yang berilmu mendiamkan diri di atas ilmunya, dan orang jahil mendiamkan diri di atas kejahilannya, berlakulah kehancuran. Orang alim mendiamkan diri di atas alimnya, orang yang jahil mendiamkan diri di atas jahilnya. Yaskutul jahlu ala jahli. Diam diri orang jahil atas kejahilannya. Yaskutul alim ala ilmihi. Berdiam diri orang alim di atas ilmunya. Apa akan terjadi? Halak. Umat akan hancur. Umat akan rosak. Kerana itu, ikhwan, kepada umat, kita nak kena bagi tahu banyak benda ni kepada umat. Umat tidak tahu banyak benda hal agama. Umat nak tanya kepada orang yang belajar agama. Tiba-tiba orang belajar agama tu, no time. Saya sibuk. Ya, based on manusia ni, kita buatlah aktiviti kita, tapi jangan menghalang apa yang patut tidak terhalang. Ilmu disampaikan. Saya nak kata sikit agak keras. Dengan izin, bolehkah sahabat Rosman? Dengan ini agak keras. Tapi taklah keras, Ustaz Nan keras lagi. Begini ikhwan. Saya nak mengimbas kehidupan alim ulama. Tolong bagi tahu pada saya, cuba antum melihat ke belakang sejarah silam alim ulama. Alim ulama yang kita kenal, yang menjadi figure, yang mereka menjadi top 10 terkenal. Mana ada alim ulama tak terkenal dengan mengajar agama? Ada ke tak ada? Dia alim ulama, tapi dia terkenal kerana tak mengajar. Dahsyat ilmu dia, makin dia tak mengajar, makin dahsyat ilmu dia. Sewaktu umat kenal dia, sewaktu umat melihat kemampuan diri dia, mesti pada waktu itu dia gigih menyampaikan ilmu, baru nama dia naik. Dan lihatlah ketika nama dia naik, dia dengan dakwah, dia stop ke, dia teruskan seperti dulu ke? Itulah nilai dia. Di mana dakwah dia? Kita alim ulama, kita terkenal. Zaman kita terkenal dulu. Kita tengok balik jadual kuliah kita lama. Sehari berapa, sebulan berapa kali kita kuliah. Zaman kita terkenal. Allah angkat kita. Allah angkat orang agama ni dengan apa? Dengan agama dia. Bukan dengan kita buat magic, buat lawak. Kita pegang tisu tiba-tiba jadi bird. Tidak. Itu sekolah punya silat mata. Ustaz terkenal kerana ilmu Tuhan. Makin rancak dia menyampaikan ilmu Tuhan, makin Tuhan angkat gah nama dia. Tiba-tiba sampai satu masa, dia menahan diri dia daripada menyampaikan ilmu agama yang pernah berjasa dalam hidup dia.
ketika itu Allah nak pisahkan dia dengan kebaikan. Itulah doa Nabiullah Nuh alaihi salam. Rabbi da'autu qaumi laylan wa nahara. Da'autu qaumi laylan wa nahara. Dakwah Nuh alaihi salam, seorang rasul pertama, pada waktu laylan dan pada waktu naharan. Lail wa nahar. Laylan wa nahara. Malam dan siang. Macam mana Allah angkat kedudukan Nuh? Dengan apa Allah angkat? Dengan dakwah. Andai kata Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi tidak diturunkan kepadanya wahyu, tidak diturunkan kepadanya kalam Allah dan sunnah yang diangkat menjadi syariat, maka siapa akan kena Muhammad bin Abdullah? Siapa pun tak kena. Rasul itu sendiri diangkat dengan wahyu Tuhan. Bagaimana mungkin kita mencari kemuliaan selain daripada wahyu? Bagaimana mungkin? Kita kata kita sibuk. Kesibukan kita itu menyebabkan umat jadi jahil. Kita kata kita busy. Busy kita itu menyebabkan orang jahil tidak mengetahui dia jahil. Banyak lagi ilmu tidak dibongkar. Bahkan ilmu-ilmu asas. Satu ayat daripada surah Ali Imran. Satu ayat daripada surah Ali Imran. Saya fikir ayat ni kita semua tahu, sahabat-sahabat semua tahu ayat ni. Tengok ayat ni. Ayat ni datang dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Pendek je doa ni daripada Ali Imran. Tapi cuba kita tengok apakah fungsi ayat ini. Ini daripada ayat 193 194 daripada Ali Imran. Tengok, Rabbana, wahai Tuhan kami. Wahai Tuhan kami. Ikhwan, satu daripada sebab kita boleh khusyuk ni kerana kita tahu apa kita buat. Satu daripada sebab kita khusyuk ni, kita asyik, kita masuk dalam kita punya amalan. Kita sebut apa, kita tahu, kita fokus. Kita dapat ketenangan, kedamaian dalam jiwa. Bila kita sebut Rabbana, kita tahu kata Rabbana ni maksudnya wahai Tuhanku. Kita tahu lah, wahai Tuhanku, Tuhan dah. Tapi kalau alim ulama datang, dia bagi tahu. Bila kita sebut Rabbana, wahai Tuhan kami, apa makna dia? Kerana Arab ini dia bahasa hidup. Dia kaya bahasa. Rabbana merujuk kepada makna kita kata Ya Khaliq, Ya Malik, Ya Razaq, Ya Sayyid, Ya Mudabbir. Betul? Ya. Bila kita tahu pula kalimah itu, wahai penciptaku. Pencipta mana? Khaliq. Bukan Ja'il, Khaliq. Pencipta awal. Dari tak ada dia bagi ada. Bukan benda tu dah ada dia tambah. Tak ada, benda tu tak ada lagi, kosong. Adam. Adam dengan ain, Adam. Kosong, tak ada. Maka dia bagi ada. Dia Khaliq, dia pencipta kita. Dia Malik, dia pemilik kita. Dia Razaq, dia pemberi rezeki pada kita. Dia Mudabbir, dia pengurus kita. Sayyid, dia adalah tuan kita.
Bila kita kata Rabbana, artinya kita kata wahai penciptaku. Dulu aku tak ada, hang yang buat aku Tuhan. Aku tak ada rezeki, hang yang bagi rezeki kat aku Tuhan. Tak terurus hidup aku dan aku tak boleh urus hidup aku, kau yang urus Tuhan. Sya'nuhu, urusan Tuhan ialah sentiasa mengurus kita. Yang miskin dia kayakan, yang kaya dia miskin, yang sakit dia sihatkan, yang sihat dia sakitkan. Sentiasa dia berurusan dengan kita. Yang mati, yang hidup dia matikan. Yang mati dia jadikan ujian dia di alam barzah. Itu sya'nuhu, urusan dia. Dia khalik, dia razak, dialah pemberi rezeki, yang nampak, yang tak nampak, yang dalam badan, luar badan. Dialah yang memilik kita. Kita tak lepas daripada pemilikan dia, kawalan dia. Dialah Tuhan kita. Kita kata Rabbana, wahai Tuhanku. Itulah maksud kita punya ucapan. Kalau alim ulama tidak datang memberi huraian lagu ni, bagaimana umat yang tak tahu boleh tahu makna-makna yang dia akan sebut dalam ungkapan dia? Kalau alim ulama mendiamkan diri, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana sami'na, sesungguhnya kami mendengar, munadiyan yunadi lil iman, seruan kepada iman. Wahai Tuhan kami dengar seruan kepada iman. Ikhwan, dikala ada Nabi, Nabilah penyeru kepada iman. Dikala para Nabi dah wafat, di zaman kita, siapa penyeru kepada iman? Siapa yang tahu bicara iman? Kita nak panggil siapa? Nak bicara pasal iman? Alim ulama. Sebab mereka lah yang paling dekat dikatakan warasatul anbiya. Mereka lah menjadi penyeru kepada iman dikala tidak ada para nabi. Zaman ada para nabi lah. Para Rasulullah lah. Mereka lah utusan Allah yang menyeru kepada iman. Umat disuruh beriman. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kami dengar, ya Allah, kami dengar seruan. Yang seruan itu menyeru kepada iman. Tengok. An aminu bi rabbikum fa'amanna. An aminu bi rabbikum fa'amanna. Maka Allah kata, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Kalaulah seruan itu datang, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Bagaimana umat nak beriman? Apa makna iman? Ya. Kita kata percaya. Apa makna percaya? Ulama kena menurunkan ilmunya. Iman bermakna tasdiq, membenarkan. Apa yang Tuhan kata kita benarkan. Apa Tuhan kata kita benarkan. Kita dengan Tuhan tak disuruh cari fakta, tak disuruh cari bukti. Kita dengan Tuhan disuruh benarkan. Itu dikatakan allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan benda ghaib. Ya ikhwan. Bukan disuruh mengetahui benda ghaib, beriman. Benarkan benda ghaib itu ada. Macam mana nak benarkan benda ghaib itu ada? Kerana pembicara adalah benda ghaib Allah Jalla wa'ala. Dan dia khabarkan kepada Rasulnya, Rasulullah, untuk sampaikan pada kita. Kita tak disuruh dikaji, kita disuruh benarkan adanya benda ghaib. Bagaimana iman betul? Para ulama kena jelaskan. Rabbana faghfir lana zunubana. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Bagaimana kita nak minta ampun pada Allah? Dosa macam mana kita kena minta ampun? Berapa jenis pembahagian dosa? Rabbana faghfir lana zunubana. Bila datang seruan kepada iman, dan Allah suruh kita beriman, kita pun beriman kepada Allah. Kita pun beriman, fa'amanna, kita pun beriman pada Allah. Maka hasil daripada iman itu, kita bertawassul dengan iman supaya Allah ampun dosa kita. Faghfir lana zunubana. Tuhan, ampunkanlah dosa kami. Tuhan, tutuplah dosa kami, hapuskanlah dosa kami. Wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuskanlah
dari kami, kesalahan-kesalahan kami antara kami dengan kau Tuhan. Siapa nak ajak kita komunikasi dengan Tuhan? Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami, wafatkanlah kami, wa tawaffana, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abrar, orang yang berbakti, orang yang baik. Wafatkanlah kami bersama orang yang abrar, ataupun ma'al abrar. Ma'al abrar, lepas kami wafat ni, letaklah kami bersama orang yang abrar, ma'al abrar, orang yang baik-baik di sisi Allah, berbakti pada Allah, yang taat pada Allah. Letak kami di sana. Kita lepas mati tak mau balik mai ke dunia dah. Besok saya mati, roh saya tak mau masuk dalam badan Ustaz Nan, muka Ustaz Nan, tapi roh saya tak mau dah. Kita nak duduk bersama orang yang ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama orang abrar. Dan kita tak disuruh pergi buat pesta-pesta orang mati ni. Kita disuruh minta wa tawaffana ma'al abrar. Kita orang Islam ni ikhwan kena ajak diri kita, jangan sebut roh balik. Jangan sebut roh, sebab roh tak boleh balik. Roh dah masuk ke alam barzakh. Yang kita duk tengok ni, makhluk-makhluk duk mai depan kita ni, muka sebiji macam orang mati. Sebut nama dia terus jin. Sebut dia jin. Jangan sebut hantu. Sebab orang Melayu bila sebut hantu, dia makhluk lain pula, dia bukan jin. Pasal hantu orang Melayu ni macam-macam nama. Kita ambil bahasa Quran, panggil dia jin. Dia satu makhluk yang unik, mengenal jin, menerusi bicara Al-Quran. Sangat menarik. Kita mendekati dia dengan kalam Allah. Kita tahu dia jin. Kita boleh pergi pada dia. Tapi selama kita pergi tu, jantung kita dan lidah kita menyebut nama Allah. Jangan sebut nama dia. Nanti dia kuasai kita. Ada jin yang saleh, ada jin yang jahat. Jin yang saleh, jin yang beriman, jin yang Islam. Ada yang nakai. Orang ruh tak akan kembali dah. Bila ruh keluar daripada jasad, dia masuk ke alam barzakh. Dia tak akan kembali dah. Itu kenyataan Allah pada ayat 100 daripada surah Al-Mu'minun. Di belakang kematian itu ada alam barzakh. Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kekallah, kata Ibnu Abbas, tembok itu memisah kita antara dunia dengan alam balik sana sampai hari dibangkitkan. Mak kita tak akan mai, dia tak akan mai. Dia duduk di alam sana. Kita dah tak ada komunikasi. Apa Nabi kata tadi? Bila mati manusia, apa akan terjadi? Putus dia dengan amalan dia. Tak ada. Kita tak berbicara pasal dia, dia pun tak berbicara pasal kita. Dia dengan kehidupan dia, dengan pembalasan di sana, kita dengan kehidupan kita, dengan amalan kita di sini. Sebut makhluk tu adalah makhluk jin. Dan kita tak perlu bersahabat dengan jin, kerana Allah jadikan jin dan manusia untuk beribadat pada dia. Tak lebih daripada itu. Wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Tuhan, wahai Tuhan kami, wa atina, berilah kepada kami Tuhan, ma wa'adtana ala rusulika, apa yang telah kau janjikan nak bagi pada kami di atas lidah Rasul kau. Apa dia ikhwan yang Allah janji kat Nabi nak bagi pada kita? Syurga, maghfirah, keampunan. Setiap benda yang Allah janji pada kita ikhwan mesti datang daripada lidah Nabi. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Janji Allah itu ala rusulika. Tuhan tak berjanji direct dengan kita. Tuhan berjanji melalui lisan Rasul dia. Bagilah benda tu pada kami Tuhan. Apa yang Tuhan janji kepada kita melalui perantaraan Rasul dia, kita minta Allah bagi pada kita. Ya ikhwan. Pasal itu kita kena tahu jalan Rasul. Pasal itu bila orang sebut pasal akhirat, kita nak kena tahu benda tu mai ke lidah Rasul tak? Kalau mai cara sahih, itu janji Allah. Kalau tak tahu, bicaranya bicara majhul, qila wa qala, maka dia tak jadi
tak jadi janji. Antum bayang, tengok penyudah dia, wala tukhzina yaumal qiyamati, janganlah kau hina kami pada hari kiamat, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Tak akan mungkin, Allah tak akan mungkir apa yang dia janji kepada hamba dia melalui lisan Rasul dia. Tak akan janji, Allah tak akan mungkir. Ikhwan, siapa nak ajak kita benda ni semua ni? Macam mana nak beriman, macam mana minta ampun pada Allah, macam mana supaya kita boleh mati bersama orang yang abrar, minta disempurnakan janji. Siapa nak ajak kita kalau bukan alim ulama? Subhanallah ikhwan. Kerana itu, bila Allah halang kita daripada belajar ataupun mengajar, itu satu perkara yang patut kita menangis, kita tangisi, bukan kita syukuri. Alhamdulillah lah, saya sejak akhir-akhir ni tak mengaji dah. Alhamdulillah. Saya pun alhamdulillah lah, sejak ni saya tak mengajak mana. Itu bukan alhamdulillah. InsyaAllah ikhwan, selepas ini kita sembahyang dulu, sembahyang Isyak. Kita akan bersama dengan mursyid kita Ustaz Adnan bin Sa'ad. Saya akan baca buku bertajuk Adabun Nufus. Tapi buku tu saya tak bawa lagi. Jadi saya bagi sedikit tazkirah. Sembahyang, lepas tu kita bersama dengan Ustaz Adnan Sa'ad. InsyaAllah wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.